Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ku Abdul Day bersama dengan Atuk hari ini. Sema pagi bersama dengan Atuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Maulana Muhammad. Sesungguhnya kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan izinnya, Allahu Akbar, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ke-update day hari ini, Friday, Jumaat day 3 hari bulan. 3 hari bulan 3, 23. Wah, cantik hari ini. Siapa kahwin hari ini? Cantik hari ini. Cuti sekolah, kahwin, cuti sekolah. Sembang-sembang selamat hari Jumaat. Selamat hari Jumaat. Lelaki diwajibkan solat Jumaat hari ini. Kenapa istimewanya hari Jumaat? Sebelum kita bicara mengenai tajuk kita hari ini. Apakah amalan yang menyuburkan rezeki kita, yang menjadi sumber rezeki kepada kita semua? Apa amalannya? Sebelum itu, kita bicara dulu mengenai hari Jumaat. Hari Jumaat, hari yang istimewa. Lebih hebat daripada Aidilfitri dan Aidiladha. Tapi orang Melayu pakai yang cantik pada solat sunat je. Solat sunat Aidilfitri, solat sunat Aidiladha. Itu solat sunat. Pahala sunat je. Tak buat, tak berdosa. Pahala sunat. Kalau buat pun dah pahala sunat. Tapi dia punya gah okey lah. Dengan pakaian baru, wangi, handsome, smart dan sebagainya. Tapi bila datang hari Jumaat, selekeh. Pakai t-shirt tulis penuh atas belakang. Pakai seluar daripada tempat kerja. Berselekeh. Itu pandangan itu tidak ada pada hari solat sunat Aidilfitri, tapi hari Jumaat berlaku. Sedangkan hari Jumaat wajib. Solat Jumaat itu wajib. Tak buat berdosa. Satu. Yang kedua, istimewanya hari Jumaat, penghulu segala hari. Istimewa hari Jumaat. Siapa yang meninggal hari Jumaat akan lepas seksa kubur. Allahu Akbar. Jadi mintalah meninggal hari Jumaat. Ialah husnul khatimah. Minta. Siapa dia minta siang hari? Ya Allah, meninggalkanlah aku pada hari Jumaat. Jadi kalau hari ini tak meninggal lagi, tunggu Jumaat depan lah. Kalau Jumaat depan tak meninggal lagi, tunggu Jumaat sekali lagi. Sebab kita sentiasa minta supaya kita Allah akhiri hidup kita. Perkataan terakhir ialah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah perkataan terakhir yang kita harapkan. Perkataan terakhir. Dan perginya kita ialah pada hari Jumaat. Cantik. Itulah cantik sungguh. Itu permintaan kita. Jadi hari Jumaat ialah hari yang cukup istimewa. Nabi Adam AS dijadikan pada hari Jumaat. Hari Jumaat kita ni daripada tanah. Daripada tanah. Bukan api, bukan air, bukan angin. Bukan. Kita daripada tanah. Cantuman tanah. Tamutan tanah. Allah memerintahkan malaikat. Kau turun ke bumi ya malaikat. Ambil segumpal tanah mengikut tempat-tempatnya. Mereka pergi ambil tanah merata di bumi. Sebab itulah kita jadi macam-macam color. Macam-macam saiz. Jepun caranya, Malaysia caranya, Afrika caranya, Europe caranya. Sebab itu bergantung kepada tanah-tanah yang diambil oleh malaikat untuk dicantum, ditiupkan ruhnya dan jadilah Nabi Adam AS. Satu-satunya manusia yang tidak ada bapa, tidak ada mak. Itulah kuasa Allah. Satu-satunya manusia tak ada bapa, tak ada mak. Tapi ada juga manusia tak ada bapa, ada mak. Itulah Nabi Isa. Nabi Isa. Ibunya Maryam. Betul, Nabi Isa binti Maryam. Binti Maryam. Itu kan hebat tu. Hebat tu. Ibu syurga. Dan kita jangan lupa, Nabi Adam juga diturunkan ke bumi. Dia keluar daripada syurga. Kita asal daripada syurga tau. Keturunan kita, keturunan syurga. Bukan keturunan neraka. Bukan. Kita keturunan syurga. Tapi ada buat silap sikit. Dihalau keluar daripada syurga. Sampailah ke bumi.
Nabi Adam. Kita lah sekarang ni. Kita lah. Jadi kita ni keturunan Nabi-Nabi. Jangan main. Jangan main. Ya Noliza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga kita semua diberikan kesihatan dan kebahagiaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. InsyaAllah, insyaAllah. Kau update hari ini. Apakah amalan-amalan yang boleh menyuburkan rezeki kita? Rezeki. Apa itu rezeki? Yang kita duk minta dengan Allah SWT. Siang, malam, pagi, petang. Apa itu rezeki? Apa itu rezeki? RM1 lah tu. Apa lagi? Kalau tidak harta itu. Itu baru salah satu je. Banyak lagi rezeki. Hari ini belum dapat rezeki tu. Ada orang cakap macam tu. Saya belum dapat rezeki lagi hari ini. Allahu Akbar. Yang kau bangun pagi, kau boleh bangun dapat nyawa tu bukan rezeki. Rezeki lah tu. Yang kau bangun pagi ni boleh bernafas dengan elok je. Tak oksigen pun cukup semua. Bukan rezeki. Rezeki lah tu. Kau bangun dengan nikmat, dapat mata, dapat melihat. Melihat langit, bumi, kebesaran Allah SWT bukan rezeki ke? Rezeki lah tu. Bangun pagi kau boleh dengar. Boleh dengar. Bukan suara beletir lah. Boleh dengar. Ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Bukan rezeki ke? Rezeki lah tu. Hari pagi dah boleh bercakap lafaz. Buka mata aja. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Itulah lafaz yang pertama bila bangun awal pagi. Kita perbaharui lesen kita sebagai seorang Islam. Lesen kita sebagai seorang Islam mesti diperbaharui. Ni bukan nikmat ke? Nikmat. Ya Sabaria, apa khabar Sabaria? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat banyak. Boleh mandi. Bangun pagi mandi. Bukan nikmat ke? Nikmat lah tu. Boleh pergi solat. Boleh solat. Kalau bangun awal tahajud. Kemudian masuk azan subuh, maka solat sunat fajar. Kemudian solat subuh. Nikmat lah tu. Nikmat yang paling besar. Apa itu? Rumah dan istana. Bukan. Itu bukan nikmat paling besar. Itu paling kecil. Apa nikmat yang paling besar? Islam. Kita beragama Islam. Allahu Akbar. Itulah. Kita bersyukur kepada Allah kerana kita dilahirkan dalam rahim ibu yang beragama Islam. Kita tak tahulah kalau kita dilahirkan dalam ibu bukan Islam. Apa jadi kita tak tahu lagi. Allahu Akbar. Jadi yang pasti, insya-Allah kita akan masuk syurga. Apabila Islam, apabila mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dijamin syurga. Jamin syurga. Tapi kalau ada dosa, masuk neraka dulu. Habis didenda dosa apa semua, baru masuk syurga. Masuk jugalah. Tapi bagi orang kafir, kafir dia never tak akan masuk syurga sampai bila-bila. Ya, Zaitun Muhammad Idris, apa khabar? Assalamualaikum Tok. Selamat pagi. Waalaikumsalam Cik Tun. Apa khabar Cik Tun? Cik Tun. Hari Jumaat. Hari Jumaat. Nikmat. Apa itu nikmat? Rezeki. Apa itu rezeki? Itu yang kita cuba. Jadi sebelum kita beristighfar atau sebelum kita beramal dengan ibadah-ibadah untuk menyuburkan rezeki, memurahkan rezeki, memudahkan rezeki, mempercepatkan rezeki, memperbanyakkan rezeki. Banyaknya nak. Memanglah banyak. Tapi adakah kita sudah bersyukur dengan apa yang kita tak minta? Rezeki yang kita tak minta. Rezeki tak minta. Banyak rezeki tak minta. Tiba-tiba dapat. Dapat melihat, dapat mendengar. Tapi kalau mata dah tak nampak, mata dah buta, masa tu mintalah. Ya Allah, bagilah mata aku dapat melihat. Tapi masa kau melihat, ada yang kau bersyukur dengan nikmat mata. Ya Allah, bersyukurnya nikmat mata, bagilah terang mataku lagi. Ada? Jarang kan? Itu yang silap tu. Dah tak ada baru nak minta. Masa ada tak berterima kasih. Tak bersyukur. Ya Susan. Assalamualaikum Ustaz. Atuk. Jangan panggil Ustaz. Waalaikumsalam. Panggil Atuk. Susan, apa khabar? Susan dari mana Susan? Kawan-kawan kita ni banyak tempat. Lama tak bagi tahu tempat. Itu rakan-rakan kita. Mungkin kita kenal di antara satu sama lain. Tolong bagi tahu tempat. At least something. I can recall back. Recall back. Recall back. JB Susan. Terima kasih. Ya Susan, ingat dah JB. Macam mana banjir? Cerita sikit. Batu Pahat ke banjir? Risau kita tengok orang JB ni. Johor Bahru tak banjir kan? Johor Johor. Segamat katanya. Rezeki yang kita tak minta tapi tetap dapat. Itu yang mahal tu Nolita. Allah tahu apa kita nak. Allah tahu apa kita nak. Kadang-kadang kita minta tak dapat.
Tapi yang kita tak minta dapat. Tapi kita tak perasan pun yang itu kita dapat. Ini membezakan di antara orang beriman dengan orang tidak beriman. Orang beriman dia sentiasa ingat apa yang dia dapat. Rumah saya tak kena tu. Alhamdulillah Susan. Kalau tidak kena sediakan sampan lah. Sampan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki kita banyak. Jadi rezeki ini kalau kita convert kepada nikmat lagi jelas sebenarnya. Sebab orang dah calik dah dalam kepala dia. Sebut rezeki, duit. Sebut rezeki, harta. Jadi itu yang dicalikkan dalam pemikiran kan. Saya dari Sungai Buloh Selangor tu. Sungai Buloh Zaitun. Sungai Buloh. Biasa orang kita rezeki itu semua duit. Itulah. Kalau kita tukar nikmat. Nikmat ni baru kita terasa sikit lah perkataan nikmat tu. Sebab dalam nikmat tu ada rezeki. Dalam nikmat tu ada kemanisan. Dalam nikmat tu ada happy. Dalam nikmat tu ada harmoni. Dalam nikmat tu ada sesuatu kepuasan yang istimewa. Nikmat kan. Tapi sebut rezeki. Rezeki. Nampak sempit je. Sempit je. Sebenarnya nikmat itu yang lebih luas. Lebih besar. Hari ini Alhamdulillah dapat minum kopi. 3 in 1. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Itu nikmat. Itu rezeki. Pakai baju. Rezeki. Rezeki pakai baju. Pakai baju rezeki. Pakai baju rezeki. Pakai baju. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju. Rezeki. Ramai orang tak pakai baju. Ramai. Nikmat sihat pun rezeki. Amin. Betul lah Izzah. Bahkan lebih mahal daripada duit. Ada orang sanggup bayar berjuta-juta kerana nak sihat. Tapi ada orang masa duit ada berjuta-juta tak nak bagi untuk sedekah, untuk sihat. Apabila nak bagi sihat sanggup belanja berjuta. Tapi sedekah tak nak. Ini yang kita akan pergi. Tajuk-tajuk. Apakah amalan-amalan yang boleh menyuburkan rezeki kita? Nikmat kita. Nikmat. Ya, Noliza. Ada orang baru ke tu? Haji dalam live tu. Tu Haji. Ada orang baru. Siapa yang baru masuk? First time? Izzah orang lama ni. Susan tu. Nak tanya. Kalau tersentuh anak, batal tak wuduk kita? Tersentuh anak. Anak sendiri tak batal. Itu hubungan muhrim dia panggil. Hubungan muhrim. Tersentuh anak tak batal. Anak dengan ibu tak batal. Adik-beradik tak batal. Itulah dia punya ranking kita. Okey. Jadi kita apabila kita elaborate nikmat itu luas. Doa dulu tu Haji. Ya, kita doa dulu. Sebelum kita buat bicara. Terima kasih Sabaria. Terima kasih. Laki-laki anak tu. Susah laki-laki. Tapi kalau anak bukan anak sendiri, batal lah. Tapi kalau anak sendiri tak batal. Kalau anak tolong bela anak orang kan, batal lah. Kecuali anak saudara. Anak saudara dengan ataupun anak susuan. Panjang cerita lah. Panjang cerita. Tapi nak tengok condition lah. Tengok condition. Okey, kita berdoa dulu dengan baca surah Al-Fatihah. Dan kita niat awal-awal sebelum kita baca, kita sama-sama niat. Sebelum kita baca, niatkan dalam hati. Okey tu, terima kasih. Sama-sama Suzan. Niat dalam hati, baca Al-Fatihah. Kita sedekahkan pahala Al-Fatihah. Semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat baginda, semua rasul-rasul, semua nabi-nabi, rasul-rasul, kedua ibu bapa kita, suami atau isteri kita, anak-anak, menantu, cucu-cucu, rakan-rakan, sahabat, jiran-jiran, guru-guru kita, teman sekampung, teman sebandar, schoolmate, office mate, semua berkira, dan rakan-rakan kita di quote of the day yang sentiasa bersama kita. Sama ada pernah masuk sekali-sekali pun tak apa, selalu pun tak apa, quote of the day. Dan juga rakan-rakan yang sudah pun menonton YouTube tu. Dia juga ramai juga. Alhamdulillah Sufa yang dah subscribe pun ramai dah. Haji Mat Atuk TV, Haji Mat Atuk dah subscribe, ramai dah. Dan dah yang tak sempat menonton live di TikTok ni, ramai dah pergi menonton. Dia pilih lah
tajuk-tajuk yang dia nak dengar Atuk. Dia ada dua versi. Satu versi 2 minit dan satu versi live. Kalau Atuk buat di belakang tu, dalam bracket tu live, bermakna itu panjang lah. Macam ni lah. Macam live ini akan di-upload di YouTube. Jadi siapa yang busy, tak ada kesempatan, boleh pergi YouTube. Dan seterusnya, semoga Allah sampaikan bacaan Al-Fatihah, pahalanya itu disampaikan kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Khususnya kepada toki kita, Nabi Adam alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. 7 ayat Al-Fatihah yang begitu power sekali. Satu-satunya surah yang diwajibkan dibaca semasa solat. Tak baca Al-Fatihah, maka solat tak sah. Sebab itu Atuk selalu pesan, ajarlah Al-Fatihah kepada anak-anak cucu kita daripada kecil lagi. Biar dia pandai baca Al-Fatihah. Siapa yang mengajar anak cucunya pandai baca Al-Fatihah, pahala mengajar itu akan dapat sampai bila-bila. Sampai anak dan cucu kita itu sentiasa mengamal 17 kali satu hari dia baca, pahala sampai kepada kita. Anak cucu dia pun dia ajar pula, akan sampai. Bayangkan Rasulullah mengajar surah Al-Fatihah kepada umat manusia 1400 tahun dahulu lagi. Berapa banyak bilion pahala yang Rasulullah dapat. Jadi jangan bagi orang lain mengajar, rugi kita. Kalau bagi ustaz, cikgu mengajar Al-Fatihah, jadi anak kita baca Al-Fatihah, ustaz yang dapat. Kita tak dapat. Ini rahsia. Rahsia besar ni. Rahsia besar. Kita suruh anak kita solat. Anak kita solat, okey lah tu. Tapi anak kita baca Al-Fatihah, pahala dapat kat orang lain. Sebab dia pandai baca Al-Fatihah kerana diajar oleh teacher dia. Ataupun ustazah dia. Ataupun ustaz dia. Sekarang kita, ibu bapa. Ibu bapa. Terus ajar. Biar sampai dapat. Sampai dapat. Itu penting. Penting Al-Fatihah. Dan intisari makna Al-Fatihah itu sendiri. Kenapa Atuk menjadikan Al-Fatihah itu sebagai satu doa harian? Sebab 7 ayat dalam Al-Fatihah ini, dia ada dua bahagian. 3,5. Iaitu untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan 3,5 lagi permohonan kita dengan Allah. 3,5 daripada 7 ayat. 3,5. Maknanya 3 ayat yang pertama adalah memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. 3 ayat yang terakhir iaitu 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7. Iaitu ayat permohonan kita. Kita memohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon dengan Allah. Kita bermula dengan puji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai sekian alam. Bukan menguasai dunia. Allah menguasai sekian alam. Cakrawala apa semua-semua. Bukan segala puji pada Allah yang menguasai dunia. Dah. Dunia ni kecil je di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Very small. Very small. Kecil je. Tapi sekian alam. Jadi apabila kita puji Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita puji pun. Jadi segala puji pada Allah. Tak ada lagi pada orang lain. Tak ada. Pada makhluk-makhluk ni tak ada. Tak ada. Makhluk, haiwan, apa semua tak ada. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Pemurah dan penyayang. Itulah Allah. Pemurah dan penyayang. Allahu Akbar. Sebab itulah orang yang sifat pemurah dan penyayang, dialah yang memiliki budi pekerti yang tinggi. Sebab itu sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pemurah dan penyayang. Pemurahnya Allah ini, dia tak kira siapa. Dia tak kira siapa, agama apa, keturunan apa. Kalau orang tu minta, orang tu usaha, Allah beri. Dia pemurah.
Sebab itu kita tengok, jangan heran. Orang bukan Islam kaya. Orang bukan Islam hebat. Dia kerja kuat, dia dapat. Dia cari ilmu, dia dapat. Sebab Allah ni pemurah. Ar-Rahman. Tapi mereka tak dapat Ar-Rahim. Ar-Rahim. Kasih sayang Allah mereka tak dapat. Sebab bagi orang kafir, walaupun dia kaya, jutawan, bilioner di dunia, apabila dia mati, maka dia akan dihumban dalam neraka. Dia tidak ada kasih sayang daripada Allah. Tapi kita, insya-Allah, apabila kita lafaz asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka confirm kita masuk syurga. Tapi tu, saya ada buat dosa, kau masuk neraka dulu sekejap. Habis selesai, masuk syurga balik. Itu orang yang syuhada, orang Islam, orang mukmin. Tapi bagi orang kafir, dia never. Never pergi ke syurga. Never. Dia hanya kekal di dalam neraka. Jadi jangan dengkilah. Dunia ni adalah Allah ciptakan untuk mereka, bukan untuk kita. Yang Allah ciptakan untuk kita ialah syurga. Syurga. Tapi untuk dapat syurga, kita kena buat apa yang perlu dibuat SOP-nya di dunia. SOP di dunia. Sebab itulah apabila kita nak puji, pujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Apabila pemurah dan penyayang, sayang sungguh Allah kita. Sayang sungguh. Maka di situ kita mulai. Jadi 3 ayat pertama kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami sembah, padamulah kami memohon pertolongan. Habislah. Kita dah sembah Allah. Ya Allah, aku sembahmu dan padamulah aku mohon pertolongan. Jangan minta pada yang lain. Jangan minta pakai kabel ke apa. Tak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi apabila kita solat, kita berdiri, sedang berdiri. Kita melafazkan ikrar kita sedang berdiri, sedang qiyam. Qiyam ni berdiri. Baca Al-Fatihah ni mesti berdiri. Mesti. Mesti berdiri. Iyyaka na'budu, padamulah aku sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan padamulah aku mohon pertolongan. Hebat kan? Jangan cakap aku tak ada orang nak tolong. Oi, kau lupa ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Aku lonely lah, tak tahu apa nak buat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau tanya Allah. Ada kerisauan, tanya Allah. Solusi sentiasa ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada, sentiasa ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biar hadir semasa kita menyebut perkataan itu, biar hadir di hati kita. Padamulah ya Allah. Padamulah aku sembah, padamulah aku mohon pertolongan. Pertolongan yang semacam mana? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni adalah perkataan yang begitu mendalam sekali. It's very deep work. Jalan yang lurus. Jalan yang baik. Jalan yang hebat. Jalan yang kuat. Jalan yang kukuh. Jalan yang mudah. Tapi mengikut tafsiran ulama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan. Jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan menuju kepada Allah. Kita akan berjumpa dengan Allah. Kita akan berjumpa dengan Allah. Maliki yaumiddin. Dialah menguasai hari akhirat. Hari pembalasan, Judgment Day. Maliki yaumiddin. Maknanya, masa itulah kita minta ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Dialah hakim. Dialah hakim. Oh, kita kalau dunia ni, kalau bicara mahkamah, kita kenal hakim. Seronok kan? Aku lepas dari ni, aku kenal hakim tu. Maknanya macam tu. Begitu juga apabila Judgment Day, Maliki yaumiddin. Kita kenal Allah. Allah kenal kita. Bagaimana nak kenal tu? Ini kita nak buat bicara hari ini. Ini kita nak buat bicara ini. Hari ini. Jadi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Para nabi-nabi, para rasul, pada ulama, para syuhada. Inilah orang-orang yang diberi jalan. Yang kita minta supaya Allah jadikan seperti mereka.
Allah pekerti mereka. Kita nak jadi Nabi tak boleh lah. Tapi pekerti mereka. Supaya itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim. Itu jalan-jalan yang lurus. Jalan-jalan yang menuju kepada syurga. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan-jalan orang yang ingkar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan-jalan orang yang sesat. Jadi kita minta begitu. Sebab itu bila kita berdoa baca Al-Fatihah ini satu doa yang cantik sekali. Cantik sekali, lengkap. Lengkap dan sempurna minta. Tapi kita baca Al-Fatihah sambil lewa je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai habis. Macam tu je. Sebenarnya, di dalam Al-Fatihah itu, Allahu Akbar. Bayangkan, kita minta, ihdinas siratal mustaqim itu kita minta, tunjukilah jalan lurus kepadaku. Kita minta 17 kali satu hari. Itu kalau solat wajib. Kalau orang solat sunat campur-campur, ba'diyah, qabliyah, duha, na'uz duha time, mungkin 50 rakaat, 50 kali satu hari minta dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. 50 kali satu hari minta dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab Al-Fatihah kita baca. Al-Fatihah kita baca. Itulah sedikit perkongsian mengenai Al-Fatihah. Tajuk kita hari ini, amalan-amalan yang boleh memurahkan rezeki kita. Rezeki kita. Jadi Al-Fatihah. Jadi kalau amalan Al-Fatihah, amalan Al-Fatihah. Al-Fatihah ni juga terkenal dengan dengan ayat ruqyah, iaitu ayat pengubat segala penyakit. Al-Fatihah. Pengubat segala penyakit. Ada sahabat Rasulullah semasa diutuskan ke sebuah negara, dalam perjalanan dia berhenti di satu kampung, sahabat Rasulullah ini, dan nak minta dengan orang kampung untuk berehat. Sebab malam nak sambung pagi besok. Dia minta nak singgah rumah orang, semua orang tak bagi. Satu kampung tak bagi. Jadi satu pasukan ini yang diutus oleh Rasulullah ini tak boleh menginap lah pada pasir kan. Nak carilah tempat berteduh apa semua. Kebetulan pada hari itu berlaku ketua kampung itu digigit oleh jengking kala, scorpion. Habis obat dah satu kampung riuh. Ketua kampung dia digigit. Maka dijemputlah musafir tadi, sahabat Rasulullah tadi, datang supaya obat ni. Supaya obat ni. So dia pergi obat lah. Dia pergi obat. Dia baca Al-Fatihah. Bila ditanya, lepas dia baca tu, sembuh. Sahabat dia tanya, apa kau baca? Aku baca Al-Fatihah je. Dia kata, aku baca Al-Fatihah je. Hasil daripada sembuh penyakit ketua kampung tu, bukan sahaja dia boleh duduk di situ, bahkan dia dapat kambing lagi 30 ekor. Dengan Al-Fatihah saja. Amalan Al-Fatihah saja. Begitu besarnya. Ya Fiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu besarnya. Kalau sakit dada, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai habis. Letak tangan di situ. Sakit dahi. Pening, sakit kepala. Baca Al-Fatihah. Amalkan. Amalkan. Itu nak menggambarkan. Itu baru satu contoh sirah bagaimana hebatnya surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah. Kalau orang boleh baca 1000 kali satu hari Al-Fatihah, cantik 1000 kali. Tu tak boleh lagi. Tu tak boleh lagi. Tu nak zikir je. Zikir astagfirullah 1000, Allahumma salli ala Muhammad 1000, la ilaha illallah 1000. Itu je. Nak konsisten yang tu ya dulu. Tapi Rabi'atul Adawiyah, dia boleh berselawat 70,000 kali satu hari. Itulah ahli syurga. Wali wanita. Waliullah. Wali wanita. 70,000 satu hari. Allahu Akbar. Hebatnya mereka. Mereka penuhi nyawa mereka dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai kehebatan surah Al-Fatihah. Itu akan sentiasa memperbaharui supaya anda semua faham, supaya anda semua boleh menghayati, dan solat itu akan lebih khusyuk apabila kita faham makna Al-Fatihah.
Kita faham makna Al-Fatihah. Solat kita akan khusyuk. InsyaAllah. Cobalah. Hafallah. Biar sampai ingat. Biar sampai mahir. Mengenai terjemahan daripada Al-Fatihah. 7 ayat itu. 7 ayat itu. 7 ayat itu. Tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari ini. Amalan-amalan yang boleh menyuburkan rezeki. Sabar ya. Biar hafal. Al-Fatihah tu setiap kali kita baca. Sebab itu, bagi orang yang menghadirkan makna semasa baca Al-Fatihah, dia baca cantik. Cuba dengar, apabila imam masjid ke, dia baca Al-Fatihah itu cantik ya. Mana dia sedang menghadirkan makna dalam kolbu dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apabila sampai alamin tu, dah masuk dah. Segala puji bagi Allah. Tuhan sekalian alam. Dah masuk dah dalam ni. Biar macam tu. Coba sabar ya. Rakan-rakan yang lain. Coba. InsyaAllah. Kita lebih dekat dengan Allah. Kita lebih khusyuk. Kita diberi murah rezeki. Apabila kita menyedut dan menghembus Al-Fatihah itu, sungguh menjadi penawar kepada kita. Membuatkan kita lebih sihat. Lebih sihat. Sebab itu semakin banyak kita bernafas dengan ayat-ayat Al-Quran, maka kita semakin dekat dengan Allah SWT. Sekurang-kurang kita, nafas kita yang Allah beri ni, kita tidak membazir. Membazir. Kita, nafas itu diberi ialah untuk kita membaca Al-Quran. Hanya 2 amalan. Hanya 2 amalan di pada mahsyar nanti, di dalam kubur, yang akan menjaga kita. Menjaga kita bila kita berada di dalam kubur. 2 amalan. 1, baca Al-Quran. Yang kedua, puasa. Inilah 2 amalan yang akan menjadi peguam cara bagi pihak kita. Peguam bela. Peguam cara roket dan atik. Peguam bela kita. Iaitu puasa dan Al-Quran. Puasa Al-Quran. Puasa Al-Quran ini adalah peguam bela kita di pada mahsyar dan juga di alam barzah. Apabila malaikat datang nak humban kita ke apa ke, Al-Quran datang. Al-Qulhuwallah datang. Al-Mulk datang. Baqarah datang. Al-Baqarah datang. Tabatiada datang. Banyak surah-surah yang kita ingat akan datang menguasai kita. Inilah sahabatku. Itu hari kita. Dan puasa juga datang. 2. Dan mereka 2 ni, Al-Quran dengan puasa ni, dia akan bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan membicarakan siapa kita di dunia. Sebab itu, di antara banyak amalan-amalan, hanya puasa sahaja. Allah tidak tentukan berapa banyak amalan bagi orang berpuasa. Sebab itulah kita kena puasa Isnin Khamis. Jangan tunggu Ramadan ya. Jangan tunggu Ramadan. Rasulullah Isnin Khamis. Kalau Nabi Daud lagi hebat. Hari ini puasa, besok tidak, lusa puasa. Nabi Daud hebat. Dia puasa sehari, tidak sehari. Itu cara Nabi Daud. Kita kalau boleh cara Rasulullah Isnin Khamis pun tak apa. Tapi ada ulama kata kalau boleh 3 hari dalam sebulan pun tak apa dah. 3 hari dalam sebulan. Tapi kita tak ada. Allahu Akbar. Tapi kalau dah amalkan Isnin Khamis, kita macam puasa sepanjang masa. Itulah. Ya Zainab. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sama. Jangan lupa solat sunat duha. Siapa yang belum solat sunat duha, boleh solat sunat duha. Solat sunat duha itu ada 3 waktu. Daripada pukul 8 tadi sehingga pukul 12.30. Mengikut ulama' dia membahagikan 3 waktu yang afdal. Iaitu awal duha. Awal duha ni pukul 8 hingga pukul 9, pukul 10 awal duha. Pertengahan duha pukul 10, pukul 11 pertengahan duha. Akhir duha pukul 12 itu akhir duha. Kalau nak buat duha, nak buat 4 awal duha, 4 pertengahan duha, dan akhir 4 akhir duha, 12 rakaat. Cantik tu, gabungkan bagi satu masa. Duha. Nak buat sekaligus pun boleh. Nak buat 4 rakaat satu salam pun boleh. 4 rakaat satu salam tanpa tahiyat awal. Jadi 4 rakaat terus pergi kepada tahiyat akhir bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi.
Jadi satu salam 4 rakaat. Satu salam 4 rakaat. Satu salam 4 rakaat. 12 rakaat. 12 rakaat. Allahu Akbar. Ganjarannya begitu besar. Sebuah istana emas di syurga nanti. Allahu Akbar. Allah Maha Kaya. Senang. Buat amalkan. Amalkan solat sunat duha. Jangan terlepas. Jangan kata, tak apalah buat esok. Esok duha lain. Hari ini, duha hari ini. Yang semalam dah lepas. Semalam dah duha lain. Duha lain. Sebab itu kita kena, ada solat yang ada waktu. Ada solat yang tidak ada waktu. Solat yang ada waktu. Seperti solat wajib. Solat Zuhur, kena buat waktu Zuhur. Tak boleh buat asar. Macam tu. Solat sunat pun dia ada waktu. Dia ada waktu. Kalau kau boleh buat dia mesti kiri kanan. Awal dan sebelum dan selepas. Tak boleh buat masa lain. Qoblah Zuhur tak sama dengan Qoblah Isyak. Macam tu. Itu duha. Duha, waktu duha ni waktu pagi. Waktu duha ni udara paling sedap. Paling hebat, paling nyaman. Itu waktu duha. Waktu duha. Tak boleh duha buat petang. Duha nak buat malam. Tak boleh. Tak boleh bro. Tak boleh. Waktu duha. Jadi sunat. Tetapi dia ada waktu. Bermakna. Solat sunat ini ada kualitinya. Kualitinya. Kualiti yang besar. Tapi kalau kau nak qada, solat qada, kau nak solat hajat, itu kau boleh buat. Solat taubat bila-bila masa boleh buat. Ini solat sunat tapi yang tidak ditinggal oleh Rasulullah. Sama juga witir. Witir selepas Isya sebelum subuh. You tak boleh buat witir siang hari. Tak boleh. Dan witir lagi special. You kena buat ganjil. Tak boleh buat genap. Buat witir 4 rakaat. Tak boleh. Witir mesti ganjil. Mesti ganjil. Satu paling kurang. Satu-satunya solat sunat yang 1 rakaat. Witir. Kemudian 3, 5, 7, 9, 11. Rasulullah paling banyak buat 11. Macam itulah. Kalau solat siang, solat sunat siang, boleh buat 4. Boleh buat 4. Malam boleh juga. Tapi Rasulullah kata, buatlah dua-dua. Rasulullah mengamalkan, kalau malam dia buat dua-dua. Macam solat sunat tarawih, tak lama dah. 20 hari lagi, 21 hari lagi. Solat sunat tarawih kan, dia buat dua-dua. Kalau 8 rakaat, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, salam. 4 kali salam, 8 rakaat. Kemudian buat witir 3, 11. Habis. Senang je. Solat apa ni, tarawih. Kan solat tarawih. Malam. Solat tarawih tak boleh buat siang. Selepas Zuhur kau buat solat tarawih. Tak boleh. Tak boleh. Solat tarawih ni sebahagian daripada solat Qiyamul Lail. Itu solat tarawih. Solat tarawih. Lepas tarawih, bangun pukul 3, pukul 2 pula, buat tahajud pula. Buat solat tahajud pula. Itulah. Itu penting. Tajuk kita hari ini. Baru balik ke tajuk. Tajuk kita hari ini, amalan murah rezeki. Amalan nikmat. Tapi sebenarnya yang tak jaduk bincang tadi tu, semua tu amalan murah rezeki. Semua amalan murah rezeki. Pertamanya di antara amalan-amalan yang perlu kita selalu buat ialah bertaubat. Bertaubat ni, astaghfirullahalazim, kerana kita ni banyak buat salah, banyak berdosa. Tapi tak heran, berapa banyak dosa engkau, berapa besar dosa engkau. Allah tak heran. Allah tak marah pun kalau kau ada banyak dosa. Tapi Allah marah kalau kau tak minta ampun. Kalau kita tidak beristighfar dengan Allah SWT. Kau akan masuk neraka lah. Tapi kalau dosa kita sebanyak buih di laut. Tapi apabila kita minta, ya Allah ampunlah dosaku. Astaghfirullahalazim. Istighfar. Maka dengan sendiri automatik. Dosa kita itu akan terhapus. Jadi jangan takut kerana dosa banyak. Jangan takut. Sebab yang kita takut ialah kita tidak minta ampun dengan Allah SWT. Jadi kita kena sentiasa bertaubat. Bertaubat ni pula ada tahap-tahap dia. Ada taubat kubai golok. Lepas taubat buat pula. Taubat kubai golok. Lepas taubat buat pula. Tapi yang kita nak ialah taubatan nasuha. Mesti memenuhi 3 syarat. Untuk taubat nasuha ni 3 syarat. Yang pertama, syarat yang pertama, iaitu menyesal. Menyesal atas apa yang kita buat. Menyesal apa yang kita buat. Yang kedua, kita berhenti melakukan. Berhenti melakukan maksiat itu. Dan yang ketiga, kita bertekad
memastikan kita tidak akan mengulang maksiat itu. InsyaAllah itulah taubat nasuha. Solat taubat ni tidak ada, solat sunat ni tidak ada yang khusus. Tapi taubat nasuha ni ialah perbuatan tadi, mesti memenuhi 3 syarat. Tapi dalam masa tahajud, ulama telah membuat satu garis panduan sedikit kepada kita orang awam ni, orang yang jahil tak pandai ni, supaya kita buat solat sunat. Antaranya solat sunat taubat. Solat sunat taubat. Dalam tahajud. Salah satu daripada tujuan kita solat sunat taubat. Jadi untuk murah rezeki, amalan murah rezeki ialah pertama bertaubat dan bertaubat nasuha. Tapi kita kena ingat, kesalahan kita dengan manusia, kita tidak akan gugur masalah itu. Dosa kita dengan manusia, Allah tidak akan gugurkan. Jadi kita kena minta maaf dengan dia lah. Minta maaf dengan dia. Macam mana tu? Berani ke? Nanti dia lempang ke? Kalau setakat lempang tak apalah, sakit. Kalau dia ambil senapan gajah, dia tembak lepang, habis lagi tu. So macam mana tu? Bagi kesalahan dengan manusia, ada peluang. Ada peluang. Kalau kau takut di dunia, ataupun dia dah meninggal ke apa ke, tak apa. Dah pada mahsyar besok, akan dipanggil dia dengan kita. Dia kata, engkau pernah tak bayar hutang, ataupun kau pernah curi kereta aku, kau pernah ni. Sekarang aku nak tuntut depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan apa you nak bayar? Dengan pahala kita lah. Dengan pahala kita bayar. Pahala. Lepas orang. Lepas tu datang lagi, bayar lagi dengan pahala. Datang lagi, bayar lagi dengan pahala. Kemudian datang lagi, pahala dah habis. Macam mana ni? Dosa orang tu akan bagi kat kita. Ini yang kita takut ni, beribadat ni. Kita bawa banyak dah pahala pergi ke akhirat, tapi bankrupt. Akhirnya kerana apa? Kerana kita banyak buat dosa sesama manusia. Jadi pahala kita habis, kita kena ambil dosa dia letak atas kita, dia masuk syurga, kita masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi bagi orang yang banyak salah dengan manusia, maka dia kena banyak buat ibadat ni. Pastikan bergunung-gunung pahala dia. Pastikan daripada macam nanti dia boleh settle one by one. Kalau tidak, minta maaf awal. Minta maaf awal. Tapi bagi kita, sebab itulah orang yang pemaaf ini lebih afdal daripada orang yang nak menuntut di akhirat. Sebab ada orang kata, engkau aku tak maaf, kita akan jumpa di pada mahsyar. Allahu Akbar. Dia tak faham tu. Sedangkan orang yang di pada mahsyar, masa itu orang berebut-rebut nak masuk syurga. Orang tak kisah dah hal dunia ni. Orang tak kisah musuh-musuh ni. Tetapi apabila kita tidak menghalalkan sesuatu kepada orang tertentu, maka daripada mahsyar kita kena bicara. Apabila kita bicara, melambatkan kita masuk syurga. Engkau nak tak kau lambat masuk syurga? Atau tak nak? Atau nak cepat? Nak cepat, orang terus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Cepat. Tapi engkau, nanti dulu. Ini ada orang nak bicara dengan kau. Kau dulu ada salah dengan dia gini-gini. Lambat. Jadi orang yang lambat masuk syurga kerana banyak harta atau kerana banyak salah ini, dia akan sedih. Sebab itulah Abdurrahman bin Auf menangis apabila Aisyah memberitahu dia, "Ya Abdurrahman, aku dengar Rasulullah kata di antara sahabat-sahabat Rasulullah, engkaulah orang yang paling lambat masuk syurga." Menangis dia, terkejut dia. Dia pergi jumpa Rasulullah terus. "Ya Rasulullah, betul ke Aisyah kata akulah sahabatmu yang paling lambat masuk syurga?" Rasulullah kata betul. Menangis dia. Macam mana ni Rasulullah? Sebab harta engkau banyak. Engkau akan disoal satu persatu. Daripada mana kau dapat, kepada siapa kau belanja. Sedangkan sahabat-sahabatku yang lain miskin. Dia tak bawa apa, dia tak ada harta apa. Dia datang je, dia ada pahala. Ada pahala, okey syurga. Ada pahala syurga. Jadi engkau kena bicara. Harta ambil daripada mana? Kau belanja untuk siapa? Jadi Abraham pun menung. Kaya pun susah juga. Masuk syurga. Tapi dia ahli syurga. Itu nak cerita bahawasanya harta banyak pun, kalau kita tidak maafkan orang tertentu, menyakutkan kita ke syurga. Itu maafkanlah. Kita nak ke syurga lah. Macam kita nak naik flight lah. Kejap-kejap flight delay. Tak nak. Nak pergi juga Kuala Lumpur. Nak pergi juga ke Mekah. Contoh macam tu. Jadi kita bertaubat dan kita maafkan kepada orang-orang
yang buat zalim kita, hina kita, kita maafkan. Ada hutang kita halalkan. Kita halalkan. Kita convert hutang kita jadi pahala. Kita convert orang zalim kita bersabar, kita mendapat pahala. Convert kepada pahala sebab kita boleh cepat masuk syurga. Di pada mahsyar orang sibuk dah. Orang tak bicara satu sama lain. Semuanya nak menunggu masuk syurga. Tak tahan dah nak menunggu masuk syurga. Jadi kita kena clear our part di situ. Kita kena clear. Jadi jangan ada kes sesama manusia. Sebab itulah disarankan supaya setiap kali nak tidur, halalkan semua. Maafkan semua orang. Kalau kita meninggal juga very clear. Very clear. Makna yang lepas kita maafkan semua orang. Kita clear. Jadi kita cepat masuk syurga. Masuk syurga hebat bro. Hebat masuk syurga ni. Bertaubat. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada satu riwayat. Ada satu kisah di mana satu orang pergi jumpa dengan Imam Hambali. Dia kata saya ada masalah dalam keluarga. Masalah keluarga gini. Apakah amalan kita buat? Hambali kata taubat. Bertaubat. Kemudian datang lagi satu orang. Saya ada masalah bisnes saya merosot gini. Apa amalannya? Kau bertaubat. Bertaubat. Ada lagi datang masalah ni. Saya ada masalah jiran-jiran kita tidak bagus. Kau bertaubat. Jadi bermakna taubat ni sesuai untuk segala-galanya. Bertaubat. Jadi bertaubatlah. Sebab itu di antara amalan-amalan yang kita kena buat ialah 3 amalan. 3 amalan yang khusus. 1 bertaubat. Kita bertaubat ni untuk diri kita. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bertaubat untuk diri kita. Dan apabila kita berselawat untuk Rasulullah. Dan juga untuk kita. Kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekali kita berselawat, Allah akan selawat 10 kali kepada kita. Berarti kita bertaubat untuk kita. Clear? Kita berselawat untuk Rasulullah. Tapi Allah ganti 10 kali. Kan bertambah. Kan itu semat ibadat. Dan yang ketiga ialah kita sayang kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang kusembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Inilah kalimah yang paling besar dan paling berat timbangannya dalam zikir. Jadi sayang diri sendiri, banyak bertaubat. Sayang kepada Rasulullah, banyak berselawat. Sayang kepada Allah, maka la ilaha illallah. 3. Jadi taubat itulah. Jadi amalan murah rezeki ini di antaranya bergantung kepada apa amalan-amalan kita yang kita buat. Khususnya taubat. Taubat ni very special. Ya Ron. Apa khabar Ron? Ron. Assalamualaikum Tok. Alhamdulillah. Hari ini dapat berjumpa live lagi. Alhamdulillah dipanjangkan umur murah rezeki. Murah rezeki Ron. Ron, Allah tahu makhluk manusia banyak berdosa. Tapi manusia sombong. Minta ampun pun tak mau. Itulah. Minta ampun is no cost. Ya Allah, ampunlah dosaku. Dia tak kena bayar apa-apa pun. Tak kena bayar apa-apa pun. Sedangkan dosa kau banyak. Kalau kau tak minta ampun, kau bawa mati dengan dosa tu, neraka. Neraka ni fire bro. Bukan fire brigade. It's a fire. Fire, real fire. Bukan main-main. Bukan. Real fire. Real fire. Jadi amalan murah rezeki bermulalah dengan bertaubat. Banyak bertaubat. 1000 kali satu hari paling sikit. Paling sikit. Banyak tu 1000. 100 satu hari. Tahu tak sempat tu 10 satu hari. Tak tahu tu. Sekali. Astagfirullah. Cukuplah. Berbaloi ke? Allah bagi 24 jam. Kau hanya bertaubat sekali je. Astagfirullah. Tak berbaloi. Tak berbaloi. Beristighfar. So kita bertaubat. Kemudian kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Banyak taubat istighfar. Taubat istighfar. 2 amalan sisa-sisa bergandingan. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah. Gabungkan. Astaghfirullahalazim. Gabungkan. Bertaubat istighfar. Gabungkan amalan-amalan ini sebagai amalan-amalan kita. Jadikan. Permudahkan. Ringankan. Mereka awal rasa berat lah. Sebab apa kita rasa susah kita nak bertaubat? Sebab apa kita rasa susah nak istighfar? Sebab syaitan dia tak suka kita bertaubat.
Lagi banyak dosa, lagi syaitan suka. Lagi kerja dia senang. Apabila kita istighfar, astagfirullah, apabila kita bertaubat, syaitan susah hati. Aku kena goda balik supaya dia buat balik maksiat. Macam tu. Dia susah hati. Sebab itu, kita akan rasa senang, hebat, selesa dengan dosa-dosa kita. Bila nak buat amal ibadat, rasa berat. Nak solat, rasa berat. Nak zikir, rasa berat. Yalah, berat dengan dosa lah. Berat dengan dosa. Okey, di antara amalan-amalan lain, yang afdal ialah buat baik kepada ibu bapa. Oh, ini penting. Siapa yang buat baik kepada ibu bapa akan mendapat ganjaran dunia dan akhirat. Dan siapa yang buat tak baik dengan ibu bapa juga akan mendapat balasan dunia dan akhirat. Inilah di antara dosa-dosa yang dapat catch di dunia, iaitu mendurhaka kepada kedua ibu bapa. Ini kena jaga-jaga. Jaga-jaga, bro. Jaga-jaga. Cash di dunia, bro. Bayar cash. Kalau susah-susah lah. Dah lah dunia ni susah. Akhirat kena lagi. Akhirat kena lagi. Jadi buat baik kepada kedua ibu bapa. Itu penting. Itu penting. Dan amalan berikut ialah sedekah. Sedekah ni kita kena fight diri kita. Kita ni kedekut tau. Bila jadi milik kita, kedekut. Apa saja milik kita mesti kedekut. Mesti kedekut. Kalau makanan milik kita, kedekut nak kongsi dengan orang lain, kedekut. Itu sifat manusia. Kalau duit milik kita, kedekut. Kalau harta milik kita, kedekut. Kedekut. Kalau bini kita atau suami kita, kedekut nak kongsi dengan orang lain. Tak boleh. Tak boleh, kedekut. Itu sifat manusia. Jadi kita kena mengamalkan sifat sedekah ini. Sedekah ini kena amalkan. Bermula walaupun sikit. Sebab itu Atuk pernah sarankan kita bersedekah dengan RM1 satu hari. RM1 satu hari. RM1 je satu hari. Kita lebih ikhlas. Rasulullah lebih suka kita beribadat secara konsisten. Bukan hari ini buat banyak, sebulan tak buat. Rasulullah tak suka macam tu. Dia suka kita sentiasa buat. Berarti link kita, notification kita dengan Allah Subhanahu Taala itu sentiasa berhubung. Sentiasa berhubung. Jadi banyak bersedekah. Usaha baik, berusahalah apa-apa perkara yang baik sebanyak mungkin setiap hari. Hari ini dah berapa kebaikan buat? Oh, saya hari ini pergi tolong basuh pinggan di dapur, susun balik semua. Contoh. Kebaikan dibuat. Oh, saya hari ini tolong hampar cadar. Lepas tidur saya hamparkan. Contoh. Saya hari ini goreng nasi untuk anak-anak. Contoh. Buatlah sebuah banyak kebaikan. Kebaikan kita buat. Kita buat kerana Allah. Ada orang kata kita nak kerja lagi, kita kena masak lagi. Jangan fikir macam tu. Itu silap tu. You masak, you dapat pahala. Orang lain berebut-rebut nak masak makanan kepada anak-anak. Sebab dapat pahala. Bagi orang tak ada anak, dia masak untuk makan dia je. Untuk anak-anak tak ada lah sebab anak dia tak ada. Macam tu. Jadi you dapat pahala. Bila kita buat, kita dengan lillahi ta'ala, kita akan dapat mudah, senang. Nak masak apa semua senang. Dan kita ini orang yang suka membantu orang lain. Suka membantu orang lain. Dan seterusnya ialah kita banyak beramal ibadah perkara-perkara sunat. Perkara sunat kena banyak buat. Terutama solat sunat. Solat sunat. Pada kita je solat sunat. Solat sunat ni makna tak buat tak dapat dosa. Buat dapat pahala. Tapi pada Nabi, pada Rasul, pada Nabi-Nabi dan Rasul, yang sunat itu wajib pada mereka. Wajib. Umpama wajib. Rasulullah kalau solat witir tidak ada miss. Solat sunat fajar tidak pernah miss. Solat duha tidak pernah miss. Solat qabliyah ba'diyah tidak pernah miss. Itu yang Rasulullah sentiasa buat. Jadi kita pun menuju ke arah itulah. Solat-solat sunat. Selain daripada itu, solat di awal waktu. Solat wajib tu di awal waktu. Banyak time management pun banyak kalau nak cerita mengenai solat di awal waktu. Jadi solat-solat sunat itu penting. Terutama solat yang paling tinggi nilainya ialah solat tahajud. Solat tahajud. Dikala orang lain sedang tidur, kamu bangun, bermunajat, sembah Allah Subhanahu Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waktu pukul 3 pagi. Waktu pukul 4 pagi. Waktu pukul 5 pagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah hebatnya. Dan amalan yang menjadi pengiring kita, pengiring kita di alam barzah dan juga pengiring kita di pada mahsyar ialah puasa.
Dikala orang lain berenak makan tengah hari, kita berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena cari. Kita kena buat. Kita puasa kerana Allah. Sebab apabila kita puasa kerana Allah, kita puasa untuk Allah, maknanya Allah akan tentukan berapa besar ganjaran yang kita akan dapat. Jadi rugi orang tak puasa Isnin Khamis. Amalan Rasulullah. Puasa Isnin ialah kerana Isnin hari kelahiran Rasulullah. Rasulullah sambut birthday dengan puasa. Every Isnin. Every Monday Rasulullah puasa. Bukan setahun sekali, bukan. Bukan. Every Isnin day. Ya Razai, Assalamualaikum tu. Salam Jumaat tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Hari ini hari Jumaat. Kita pun dah nak landing dah. Landing dah. Jadi amalan murah rezeki, kita kita simpulkan bahawa amalan-amalan yang perlu kita lakukan ialah pertama, pastikan solat wajib itu tidak pernah miss dan awal waktu, dan terbaik di masjid ataupun berjemaah di rumah paling kurang. Paling kurang. Yang kedua, pastikan solat-solat sunat kita. Solat sunat yang atau boleh beri keutamaan ialah bermula dengan tahajud, qabliyah, ba'diyah, solat duha, sekarang is duha time, kemudian solat sunat wuduk satu lagi. Itu penting ya. Setiap kali ambil wuduk, selepas wuduk jangan bercakap, jangan buat apa, terus pergi solat sunat 2 rakaat. Walaupun bukan untuk kita mengadakan solat. Solat wuduk dia panggil. Solat wuduk. Dia ada kisah solat wuduk ini. Solat wuduk ini apabila Rasulullah Isra' Mi'raj sampai ke syurga, Rasulullah mendengar tapak kaki Bilal di syurga. Apa Rasulullah balik ke Mekah, Rasulullah panggil Bilal. Wahai Bilal, apa amalanmu? Aku mendengar kakimu, tapak kakimu di syurga. Bilal kata, ya Rasulullah, aku sentiasa mengamalkan solat sunat 2 rakaat selepas aku ambil wuduk. Jadi setiap kali selepas ambil wuduk, solat sunat. Solat sunat wuduk ini tidak ada waktu. Petang boleh, malam boleh, anytime. Kalau nak baca Quran pun, ambil wuduk, nak baca Quran, kerana nak setuh Al-Quran, maka solat dulu 2 rakaat. Solat sunat wuduk. InsyaAllah, tapak kaki kita juga berada di syurga. Amin. Itu yang kita nak. Solat sunat wuduk 2 rakaat. 2 rakaat. Ringkas je. Ada solat-solat yang kita tak boleh buat di rumah, ataupun kita tak boleh buat di rumah, seperti solat sunat tahiyatul masjid. Bila pergi ke masjid baru dapat. So hari ini hari Jumaat, jadi pergi awal ke masjid, buat solat sunat tahiyatul masjid dulu. Kemudian ranking hari Jumaat ni cantiknya, ambil wuduk di rumah, buat solat sunat wuduk 2 rakaat di rumah. Selepas solat sunat wuduk 2 rakaat di rumah, pergi ke masjid. Setiap langkah ke masjid itu adalah dikira pahalanya. Semakin jauh makin bagus. Semakin jauh makin bagus. Dan apabila sampai di masjid, terus buat solat sunat tahiyatul masjid. Kemudian kita boleh buat solat-solat sunat yang lain, ataupun qada solat itu tinggal apa semua, sementara menunggu azan Jumaat. Apabila masuk azan Jumaat, kita buat 4 rakaat solat qabliyah Jumaat ataupun qabliyah Zuhur. 4 rakaat. 4 rakaat. Selepas daripada solat Jumaat, selepas baca doa apa semua, kita buat 4 rakaat solat sunat ba'diyah Zuhur ataupun ba'diyah Jumaat. 4 juga. Kalau atuk balik buat di rumah. Lepas daripada tu imam zikir doa apa semua, balik ke rumah, kita buat 4 rakaat pula. Jadi komplit ya. Dua bermula di rumah solat sunat wuduk, kemudian 2 rakaat solat sunat tahiyatul masjid, kemudian 4 solat sunat qabliyah Jumaat, kemudian solat Jumaat, kemudian solat sunat qabliyah solat sunat ba'diyah Jumaat. Jadi 4 2 4 8 2 Jumaat 10 campur 4 14 rakaat. Jadi hari Jumaat sepatutnya paling kurang 14 rakaat. 4 rakaat kita buat. Boleh Boleh, siapa boleh buat? Cantik ni. Atuk ulang. Bermula dengan ambil wuduk, solat sunat wuduk di rumah 2 rakaat. Kalau di tempat kerja, buat solat sunat wuduk 2 rakaat. Lepas ambil wuduk tempat kerja, buat solat sunat wuduk 2 rakaat. Kemudian terus pergi ke masjid. Kalau sebolehnya sampai masjid sebelum masuk waktu Jumaat.
Jadi sebelum masuk waktu Jumaat kita boleh buat solat sunat tahiyatul masjid. Kalau dah masuk waktu tak boleh dah. Tak boleh dah. Kena tunggu solat sunat qabliyah. Kan? Jadi rugi di situ. Rugi. Jadi kita sampai di masjid buat solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tunggu masuk waktu Jumaat, Zuhur, waktu Jumaat, kita mulakan dengan 4 rakaat qabliyah Jumaat. Qabliyah. Kemudian kita solat Jumaat bersama imam, kemudian ba'diyah 4 rakaat. Itulah selesai. 14 rakaat. Cantik. Siapa boleh buat, amalkan. InsyaAllah semoga murah rezeki. Kita sentiasa sihat, nikmat-nikmat sihat, nikmat kebahagiaan dalam keluarga, sihat orang-orang yang kita sayang, sentiasa berada dalam keadaan harmoni, tenang, aman dan damai. Tenang, aman dan damai. Sesungguhnya dunia ini adalah tempat diuji. Sesungguhnya di dunia ini tempat kita buat pilihan. Sama ada nak buat baik ataupun buat tidak baik. Kalau buat baik, syurga. Buat tak baik, ke neraka. Allah dah sediakan 2 tempat. Dia tak ada tempat ketiga. Tak ada. Arena tak ada. Di akhirat. Dia ada syurga, neraka. Jadi, you buat baik dengan tak baik. 2 tu je. Saya tak baik pun tidak. Jahat pun tidak tu. Tak ada macam tu. Tak ada. Mesti akan ditimbangkan. Sebab Maliki Yaumiddin. Kamu akan di Judgment Day. Hari Judgment Day tu akan ditimbang. Akan ditimbang. InsyaAllah. Jadi bagi orang yang sentiasa berselawat kepada Rasulullah, bila 50-50 Judgment Day, hari pembalasan itu Judgment Day, 50-50, maka orang yang sentiasa berselawat kepada Rasulullah akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Rasulullah bagi syafaat dia, maka kita ke syurga. Walaupun 50-50. Itu besar syafaat. Tapi tu macam mana Rasulullah nak kenal? Kan umat ramai berbilia macam mana? Rasulullah dia kenal umat dia. Hanya umat Rasulullah sahaja yang selalu ambil wuduk, tangannya putih. Putih daripada siku ke tangan ni putih. Muka putih, kaki putih. Jadi kalau angkat tangan, yang tangan putih sampai ke siku, itulah umatku, kata Rasulullah. Kalau wajahnya putih, itulah umatku. Ada orang kata kalau putih tak cantik. Jangan fikir sekarang. Kita fikir pada mahsyar. Jadi Rasulullah akan kenal umat dia. Umat dia. Kan sekarang kalau orang pergi ada apa-apa kan dia letak handphone dia pakai light macam tu kan, nampak kan. Jadi bercahaya. Cahaya putih. Putih bagi umat Rasulullah. Jadi siapa yang tak selawat jangan tipu. Gelap muka dia. Siapa yang tak ambil wudu, tak solat, tak ambil wudu, Rasulullah tak kenal. Walaupun dia mengaku, saya Muslim Rasulullah. Saya Islam. Tak kenal. Tapi apabila Rasulullah tengok tanda putih, tanda ambil wudu, maka Rasulullah kenal kita. Lebih-lebih lagi orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.